بخير وبعد. بسندنا المتصل إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ومنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحديث العاشر: الحلال سبب لإجابة الدعاء وأكل الحرام يمنعها. Hadis yang ke-10, perkara halal itu sebab kepada diperkenankan doa dan makan yang haram itu menghalang daripada ijabatid doa. Yamna'uha ay yamna'u ijabatid doa. Yamna'u ijabatad doa. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib. Nanti akan disyarahkan makna tayyib. La yaqbalu illa tayyiba, dan tidak menerima melainkan perkara yang tayyib. Wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kepada golongan mukminin dengan apa yang diarahkan kepada golongan mursalin, para rasul. Faqala ta'ala, ka Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Jadi Allah sebut kepada para rasul, wahai para rasul, makanlah kalian daripada yang baik-baik. Apa makna tayyibat dalam ayat ni nanti akan disyarahkan. Wa'malu salihah, dan beramallah dengan amal salih. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa makanan menentukan kepada amal salih. Sebab disebutkan dahulu makan, kemudian baru beramal salih. Allah Ta'ala tak sebut ya ayyuhar rusulu wa'malu salihah wa kulu minat tayyibat. Tak. Ini kalau kata waw tadi dengan makna tertib, akan mengikut kepada turutan. Wa qala ta'ala, dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah kalian daripada yang halal yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kamu. Summa dzakara ar-rajula. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki, yutilu safara asy'atha aghbar, yang panjang perjalanan musafirnya sehingga rambutnya kusut masai, yamuddu yadayhi ila sama, yakni perjalanan menuju ibadah, perjalanan melakukan ibadah, sehingga kusut masai rambutnya, yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkatkan tangannya ke langit, lalu menyebut ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, yakni berdoa. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia juga berubat dengan makan ataupun ghudhiya, al-ghiza maksudnya dengan makanan yang dimakan olehnya tadi juga adalah haram. Tamam? Dimakan juga ghudhiya. Fa anna yustajabulah, bagaimana akan diperkenankan doanya kalau kata kesemuanya haram. Rawahu Muslim. Tamam. Baik, kita baca syarahnya. Tajuknya diletakkan sini, infaqul mali minat tayyibat la minal muharramat. Kalau nak bersedekah, maka sedekahlah dengan yang terbaik, yang halal, bukan daripada yang haram. An Abi Hurairah taqaddamat tarjamatuh, telah dahulu terjemah atau biografi Sayyidina Abi Hurairah pada hadis yang ke-9. Sebelum ini kita dah panjang lebar menceritakan manaqib Sayyidina Abu Hurairah. Namanya siapa, Afif? Abu Hurairah nama apa? Nama apa? Izzat? Nama apa Izzat? Nama Sayyidina Abu Hurairah nama apa? Nama Izzat.
Abdul Rahman Ibnu Sakhr. Habis. Jawapan semua daripada Tok Guru. Dia tak ada apa, mulut tak bunyi langsung. Radiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala tayyibun, ay munazzahun 'anil naqa'is." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib. Apa makna tayyib? Iaitu suci daripada segala kekurangan. Wa muqaddasun 'anil afati wal 'uyub. Dan suci daripada segala afat, iaitu daripada segala keaiban. Jadi Allah Subhanahu wa taala, makna innallaha ta'ala tayyibun, yakni Allah Ta'ala suci daripada segala kekurangan dan keaiban. La yaqbalu illa tayyiba. La yaqbalu illa tayyiba. Dan Allah tidak menerima melainkan yang tayyib. Apa dia tayyib di sini? Ay la yaqbalu syai'an min aqwalil 'abdi wa a'malihi wa amwalihi illa ma kana tayyiban. Ini Allah tidak menerima sesuatu pun daripada perkataan hamba, amalan hamba, hartanya hamba, melainkan apa yang baik. Apa makna tayyib? Ay hasanan qaliyan minal mufsidati wal muharramat. Iaitu yang baik, yang suci daripada segala kerosakan dan yang diharamkan. Yang itu maksud Allah menerima yang baik-baik. Jadi baik bagi Allah dalam perkataan ni, dia ada apa dalam sebut dalam balaghah disebut jinas. Tapi maknanya berbeza. Bagi jinas tam. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut tayyib." Iaitu kepada Allah diangkatkan, disampaikan kalam yang baik, ucapan yang baik. Kalimut tayyib ay al-hasanu, iaitu yang baik. Nahwu la ilaha illallah, seperti la ilaha illallah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wal amalu salihu yarfa'uh. Jadi maksud amal salih yang diangkat oleh Allah. Apa makna yarfa'uh? Ay yaqbaluhu wa yusibu alaih, yang diterima oleh Allah dan diberi pahala dengannya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman lagi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Wa qala 'azza wa jalla, dan Allah firman lagi, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun. Jadi apa ni, apa makna wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun? Tengok dalam ni. Wala tayammamu. Surah Al-Baqarah. Ayat apa tadi? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jadi janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya, dan lalu kamu dermakan atau kamu jadikan sebagai pemberian zakat. Itu maksudnya. Tayammamu di sini maknanya apa dia? Menderma dengan perkara yang buruk. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Tamam. Wa nuqila an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala. Dinaqilkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahawa beliau berkata, man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bih lam yuqbal minhu. Sesiapa yang mencari harta yang halal, harta yang haram. Iktasaba malan harama. Ini kerjanya dengan duit haram. Wa tasaddaqa bih, kemudian dia bersedekah dengan duit haram tadi. Lam yuqbal minhu. Tidak diterima daripadanya duit tersebut, harta tadi. Pahala tidak akan diberikan kepadanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis marfu', yakni sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kasaba malan haraman fatasaddaqa bih, siapa yang mencari harta yang haram kemudian dia bersedekah dengannya,
Yani tasaddaqa bihi ay bimalil haram lam yakun lahu fihi ajrun. Maka tidak baginya pahala dengan sedekah tersebut. Wa kana ismuhu alaihi, dan dosanya ke atas dia yang sedekah tadi. Jadi tak diterima. Wa qala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, man anfaqa min al-harami fi ta'atillah kana kaman tahhara ats-tsauba bil bauli. Kata Sayyidina Sufyan ats-Tsauri, sesiapa yang infakkan harta yang haram pada jalan taat kepada Allah, kana kaman tahhara ats-tsauba bil baul. Ini seperti orang yang mencuci pakaian dengan kencing. Cuci pakaian dengan kencing bukan jadi bersih, jadi makin kotor. Macam itulah orang yang sedekah dengan harta yang haram. Wa yukrahu at-tasadduqu bima fihi syubhatun, dan makruh bersedekah dengan sesuatu yang padanya syubhah. Wa bit ta'amir radi, juga bagi makanan yang tak elok. Ini nak sedekah bagi makanan yang tak elok. Buka kedai makan, dah makanan tak habis kedai, baru pergi hantar dekat belajar pondok. Elok. Makanan tak habis, bukan hantar pagi awal-awal. Pagi awal nak berniaga. Mai petang dia tengok, kalau tak bagi pun basi, dia kata, pergi hantar kat pondok, pergi hantar kat tahfiz. Puak tu makan, malam tu pakat beratok di jamban. Cirit habis semua. Okey, kenapa? Makanan dah basi dah waktu hantar tu. Ni makruh buat macam ni. Kalau hantar yang basi tu, tu dipanggil celaka. Faham? Tu orang Penang kata lah. Ada orang macam tu, ada orang macam tu. Dia tengah awal pagi kot nak bagi sedekah, betul. Apa dia? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ai min ahabbi amwalikum, yang paling terbaik. Itu patutnya kalau nak betul nak bagi sedekah, awal pagi tu pergi hantar dulu. Ni sarapan awal pagi, panas-panas lagi, nasi kampung Melayu kan. Hantar pergi dekat pondok tahfiz. Kalau kata nak apa ni, nak bagi jamu dia pemakan, baru betul. Ni kita makan dah, makanan dah tak habis di kedai, baru nak pergi hantar. Rugi, dia kata. Ni kena peringat betul-betul. Berapa sebab banyak orang dia ambil ringan dengan benda ni. Ambil ringan dengan perkara tersebut, dan dia takut rugi. Dia tak kata rugilah, dia bagus niat dia tadi nak sedekah, tapi bukan dengan sesuatu yang terbaik. Kerana tu dah tak habis baru nak bagi. Baik ke tu? Tak habis dah baru nak bagi ke orang. Kata okey, kita syukur lah. Ini bukan bincang bab syukur ni. Ini campur aduk. Ini bukan bincang bab syukur. Siapa yang bersyukur ni sebenarnya? Duk kira bersyukur kan kita hak terima tu, hak nak masuk jamban lagi ni. Hak nak beratok kat jamban tu dikira suruh bersyukur. Hak dia? Awak dia tak makan yang tu. Ni kena apa ingat betul-betul. Sebab ramai orang ambil ringan dengan benda ni. Khususnya orang-orang yang niaga dan seumpamanya. Nak niaga boleh, tak ada masalah apa, tapi bagi yang terbaik. Bagi yang terbaik. Kal habbil qadim. Contoh seperti bagi bijirin yang lama. Contohnya berah. Duk ada kat rumah dia dah sepuk dah berah tadi sampai naik ulat-ulat habis dah, baru pergi hantar pergi ke tempat pengajian. Baru bagi dekat orang tua-tua. Barulah pergi hantar dekat rumah anak yatim. Mana boleh macam tu. Nak bagi yang terbaik. Beli hak berah Faizah hak mula-mula keluar tu, hak panas-panas lagi, plastik pun tengah duk lembut lagi, kena panas tu pergi hantar. Tu betul. Wal musawwis. Musawwis apa dia? Aida qalahu sus, yang dah masuk ulat. In kana ta'amuhu jayidan, walaupun makanan tadi elok, kalaupun masuk ulat. Buah durian hak ada ulat tu, pergi hantar kat pondok. Tok guru ni buah durian pertama ni ulat penuh. Kata ulat lah, maksudnya tak ada racun. Kira kot tu. Ulat bila ada, kata racun tak ada lah. Bagi pula hak yang tupai tebuk tu. Dia kata tupai tebuk ni paling sedap kali. Tak ada racun, dia kata. Tu hantar kat tok guru hak elok-elok. Tu kan elok tu. Hak yang tupai tebuk tu pun dia tak mau. Dan kalau jual di kedai pun orang tak beli. Dah tu dia pergi hantar. Tak ada lah orang macam tu. Cuma kita pesan. Alhamdulillah lah, kalau di kampung ni hantar hak elok-elok. Bagus. Tu kemah. Wal musawwis. Musawwis maksudnya masuk ulat. Tamam. Ada sebahagian makanan di dunia ni yang memang dimakan dengan ulat. Ada makanan-makanan. Dia setiap kaum ni dia ada makanan busuk yang dia suka makan. Ada makanan busuk yang dia makan.
Nah, contoh macam Mesir, dia ada makanan dipanggil apa ni, ringga, ikan yang direndam. Nah, dipanggil tu makan pada musim masa syamun nasim, kalau tak silap. Waktu ketika musim menuai. Waktu tu dia makan jamu ikan tu. Cuma ikan ni dalam mazhab kita haram lah, sebab dia direndam sekali dengan perut. Ikan pula besar. Ikan kadang lebih daripada 3 jari ni. Tendam dalam bekah, kemudian dengan perut-perut dia sekali. Bila dah masukkan dengan alat rendaman tadi, Allah alam cuka ke apa ke, dia campur semua, dah bertukar ayak tadi, dengan sebab pertukaran tadi jadi mutanajis semua. Sebab perut tak buang. Jadi tak elok. Sebab tu ikan-ikan masin pun kena berhati-hati juga nak beli. Ikan masin kalau kita pergi duk beli, tengok-tengok perut tak buang lagi, tu kena jaga. Tu menajis. Ikan tu ikan mutanajis. Kita makan benda mutanajis. Sebab apa perut tak buang? Maksud dia rendam dengan apa? Dia rendam sekok-sekok. Kalau harta dia rendam sekok-sekok pun, hati dia keluar masuk kena ke daging dia. Jadi sebab tu apa ni, kalau nak beli tengok perut dah dibelah terlebih dahulu. Lepas tu tak sedap kalau kata ni ikan gelama, kalau kata tak buang perut, dia masuk tu baru dia masam segak elok kan. Masuk dalam mulut dengan penuh haram kan. Mazhab kita lah Syafi'i, mazhab Maliki kata halal. Mazhab Maliki kata boleh, tak masalah. Sebab tu di Mesir mereka makan ringga dan tu hukumnya halal bagi mereka lah. Kita tak boleh makan lah. Mazhab kita Syafi'i tak boleh. Jadi guru saya dia masak, mak dia masak ala tariqati Syafi'iyah. Mak saya Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ahmad dia masak dengan tariqah Syafi'iyah. Maksud dia buang dulu perut dan dia rendam, dan dia masak khas untuk saya dengan Syekh kalau pergi musafir dan seumpamanya. Tamam. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu, makanan-makanan yang ada di sebahagian negara. Tempat kita pun ada. Kita ada ikan apa? Ikan kasam kan. Kita ada ikan bekasam, jenis masam-masam, benda busuk, suka makan. Ada satu kaum makan jenis orang panggil apa? Dia punya cheese dia memang ada ulat duk melompat. Cari dalam YouTube ada. Tengok makanan pelik-pelik dalam dunia. Bizarre dia panggil. Bizarre. Betul tak? Sebut. Bizarre kan. Itu makanan-makanan pelik yang ada dalam dunia yang dimakan oleh setiap kaum. Dia ada makanan dia masing-masing. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra ay as-thawab al-kamila. Kamu tak akan dapatkan pahala yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun ay tatasaddaqu min ahabbi amwalikum. Jadi kamu tak akan mendapatkan pahala yang sempurna melainkan kamu menginfakkan dengan sesuatu yang paling terbaik daripada hartamu. Itu patutnya. Waliza kana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yatasaddaqu bis-sukkari wa yaqulu inni uhibbuh. Tamam? Sayyidina Abdullah bin Umar menghadiahkan kepada orang kalau nak sedekah dengan sukkar. Sukkari. Sukkari apa di sini? Sukkari apa ni? Gula. Boleh kata gula, boleh kalau nak kata sukkari dengan makna ni, dia ada ya kat belakang sukkari. Ada ya kalau kata limau sukkari itu. Kalau di Mesir dia ada satu limau namanya sukkari. Limau tu manis. Itu panggil sukari, tapi ini sukar di sini dengan makna gula. Jadi orang Melayu kita ambil sunnah tu. Pergi rumah kita tamu, kalau kita nak bertamu di rumah orang, bawa gula pi. Bawa kopi pi. Dia tak? Bawa gula, bawa kopi. Bawa apa? Ada bawa garam ke? Jarang no. Selalunya orang bawa gula, kopi. Untuk apa? Tafaul hasan dengan benda tadi, moga-moga hubungan jadi manis, jadi elok. Kopi pula walaupun hitam, tetapi orang panggil apa? Menyegarkan. Itu. Kepada yang minum kopi hitam lah. Yang minum kopi jenis bersusu, hak tu dia masih tidak ahli kopi lagi sebenarnya. Dia masih yang panggil mubtadi dalam kopi. Dia betul rare kopi ni, dia minum kopi hitam. Dan tak ada gula. Hak tu baru kopi. Itu baru kata geng kopi. Kalau kopi nak kena buh dengan susu, kena buh gula bagi cukup, laisa min ahli qahwah. Dia ada mubtadi. Orang panggil geli-geli dalam kopi. Orang lain suka kopi, dia pun nak minat juga kopi, jadi dia try lah, boleh minum lah. Dah. Dia tak boleh masuk orang panggil tak boleh masuk kelab.
kelab kopi dunia. Kelab kopi dia kena minum tu espresso tu. Hak yang banyak tu sikit tu. Tu minum tu. Baru kau. Espresso Espresso kan? Espresso. Baik. Saja nak poli Ustaz Soleh. Baik. Tu tengok orang Melayu kita, dia bagi kopi, dia bagi gula, dia bagi benda-benda yang baik-baik untuk pergi bertamu. Jadi anak muda lah dah tak ada dah ni. Tak ada lah. Mai rumah tok guru, tak ada bawa apa. Dia bawa senyuman dia ya. Tak mahal pun kami mai lewat ni, tak ada nak beli apa. Bila tak abang tak apa. Tak ada abang. Tapi orang tua-tua dulu beringat semua benda tu. Nak pergi jumpa tok guru, nak mai lawat tok guru, nak ni ada dah satu beg plastik lah. Belilah apa pun, roti ke, kopi ke, gula ke, apa ke, dia akan mai rumah tok guru bawa tu dulu. Tu adab. Adab tadi ni dah mati sekarang ni ke sebahagian anak-anak muda. Yang kata anak muda, orang tua pun dah lupa. Sebab dia hidup dengan zaman anak-anak muda. Maka dia pun dah terlupa dah dengan adab-adab tadi. Tapi saya tengok anak-anak pondok, pelajar-pelajar pondok daripada SIK, apa semua, kalau dia pemain lawat saya ni, penuh ni, plastik. Mereka pun mengaji. Tapi bila mai jumpa tok guru ni, dia akan bawa mai dengan, bukan kita nak benda tu, dah dia tengok, ni orang reti, ni orang mengaji ni. Kita ni santri-santri nak pergi jumpa orang tua-tua, kena banyak benda tu. Bawa benda-benda tu. Boleh? Bawa pisau. Bawa pisau bagi tok guru. Baguslah bagi pisau mahal macam ni, tak apa lah ni pisau mahal ni. Ni bagus, tak apa. Bagi pisau tu tak apa, tubuh balut elok ni, hadiah kat tu. Sebab tok guru minat pisau. Bagi. Tu bagus Tok guru kata macam ni kan. Tengok baliklah macam mana. Ada sebahagian kaum tak boleh bagi benda yang boleh dianggap sebagai perli mereka, sebagai hadiah. Contoh, bagi jam. Ada kaum tak boleh terima kalau bagi jam kat dia, maksud dia ni perli, kata waktu dia tak jaga. Tapi tengok jam kat kot, dia pun main Omega kan. Dia main kalau apa ni Breitling, ke dia main Hublot. Tu dia kata, tu tak apalah, perli pun tak apa, dia kata. Yang penting jangan triple A, kata dia. Bagi hak yang ori punya 40,000 sebiji. Yang tu dia kata, hang perlilah 300 hitam pun aku tak apa, mai. Ada satu kaum, katanya orang Cina, sebahagian kaum dia tak boleh terima kalau orang bagi jam. Kata ni kira perli dia. Dan hadiah terbaik adalah hadiah yang kita beri kepada orang tadi waktu dia perlukan benda tu. Itu dalil kepada kita ambil perhatian tentang dia. Contohnya tengok dia duk sebut satu benda, kita beli hadiah yang dia sebut tu, tu dia akan menghargai sungguh-sungguh. Dia ada sebut satu benda. Tok guru kata, saya teringin nak naik kapal terbang, contohnya. Dia beli kapal terbang ke tok guru. Tu tu. Yang tu memang A ni anak murid yang hebat ni. Kemah sangat, saya kata aku mendadak, dia kata bagi kat dia. Baik. Yang tu kalau kata hadiah yang terbaik, contohnya seorang isteri duduk di rumah, dia pakai apron. Bini ni pakai apron duk masak. Memang dia jenis pakai apron lah. Jadi bila dia masak, tengok apron dia dah koyak lah. Suami beli apron tadi, beli baru, bagi hadiah apron dekat dia. Maka ni dia akan hargai. Kenapa? Kerana tahu kata laki dia tengok kata apron dia koyak. Ni baru menghargai, faham? Itu kena tengok, itu yang terbaik. Dan kita ada adab waktu terima hadiah. Terima hadiah, jangan kita terus simpan hadiah tadi. Kecuali waktu sibuk macam kenduri kahwin lah. Orang nak main bagi hadiah, buka juga kali dengan TAI tu. Teruk je kalau orang bagi hadiah TAI lah. Orang bagi dengan periuk nasi apa semua tu pun nak buka depan orang ramai. Lagi nak ambil gambar lagi. Jadi payahlah. Ucap terima kasih banyak-banyak dan letak di tempat yang terhormat. Yang pergi lempak macam tu, kita bukan ninja van kan. Orang bagi hadiah, bagi nak ambil cum, bagi lempak, semua mak dia sambut tak kat tepi. Kita ni bukannya kagu, kerja kagu, tak tempat elok-elok. Tu. Lepas tu kalau hadiah tadi dibagi dan ada masa untuk kita tengok, dia bagi dalam bekas macam ni. Kata ni saya hadiah kat tok guru. Kita pun buka. Kata boleh saya buka? Dia kata sila. Saya pun buka tengok. Bawa keluar. Ni contoh macam ni lah. Minyak wangi. Masya Allah. Allah wangi. Kata, puji sikit. Kan? Walaupun haram tak wangi. Ini contoh. Jangan sebut depan dia. Puji.
Puji waktu tu. Walaupun kita tak suka bau tu contohnya. Tengok bau, Masya Allah, wanginya. Kata. Terima kasih banyak, jazakumullah. Karena minyak wangi tidak ditolak oleh Nabi SAW. Ada apa benda yang Nabi tak tolak? No? Al-laban, susu. Kemudian, minyak wangi. Ada sebab tu dia kata bantai. Bantai pun Nabi tak tolak. Kalau bagi hadiah. Bantai macam mana masuk bagi bantai? Bagi hadiah bantai. Boleh juga dengan makna tu. Boleh jadi juga dengan makna kalau kita bertamu rumah orang, orang pisau bantai kat kita, maka kena terima, jangan buat belagak. Orang nak bagi bantai, tak. Malam tu tidur sakit kepala duk itu. Malam tu bengkok, dia kata silap aku tak bagi. Yang tuan rumah ni pun awak yang betul sangat kan. Aku tolak-tolak tu tolak-tolak ayam ya, dia kata. Bukan ajak-ajak ayam, tolak-tolak ayam. Terima. Jangan tolak, no? Jangan tolak hadiah tu. Kalau orang bagi, contoh duduk dalam rumah orang, duduk atas kerusi, tuan rumah bagi bantai untuk letak tangan, ambil, letak tangan atas bantai tadi. Itu sunnah. Sama. Dan Syekh Yusri, guru saya, hafizahullah, ni Maulana Syekh Yusri, dia pesan kata tu antara adab dia kalau terima hadiah. Buka, tengok di depan dia. Kalau dia berkenan dengan buka tu. Kalau dia kata jangan buka, saya segan. Kata, Tok Guru buka lah di rumah ke, Ustaz buka lah di rumah ke, kamu buka lah di rumah ke? Tak apa, baru buka di rumah. Itu cara dia. Jadi nak bagi hadiah, bagi yang terbaik. Bagi yang terbaik. Dan juga bagi yang ada tafa'ul hasan. Maksudnya, benda tu optimis dengan benda yang baik. Contoh bagi sukar, moga jadi manis hubungan. Kawan? Bagi kopi, moga ni sebagai tanda kepada perhubungan dan juga tanda kepada permulaan. Dan kan orang main ke rumah kan, orang akan jamu misalnya dengan kopi, dengan teh dan seumpamanya. Macam tu cara dia. Ini pun adab-adab yang perlu untuk diperhatikan dan perlu dipelajari dengan baik. Al-halalu huwa atyabut tayyibat. Perkara halal adalah yang terbaik maksudnya. Wa inna Allaha, hadis yang seterusnya disebut dibaca, wa inna Allaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah mengarahkan para mukminin seperti mana Allah mengarahkan golongan nabi, golongan rasul. Ay sawwa bainahuma fil qitabi biwujubi aklil halali. Jadi Allah menyamakan khitab, suruhan dengan wajibnya makan yang halal kepada para rasul dan kepada para mukmin. Disamakan suruhan. Maksudnya tidak diasingkan, tidak dibezakan. Maksudnya apa dia? Makan yang halal ni adalah sesuatu yang sangat-sangat dituntut. Kena jaga betul-betul. Sebab tu ada seorang alim, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu contohnya, dia tidak akan makan melainkan makanan yang dihantar oleh ibunya. Ibunya di Makkah, dia berada di Madinah ataupun di Madinah ke? Ibunya di Makkah. Beliau di mana waktu itu? Di Madinah. Belajar dengan Imam Malik. Maka dia tunggu makanan yang akan sampai daripada ibunya daripada Makkah. Orang Arab tak apalah, makan roti. Jadi roti boleh masak simpan lama. Kita masak gulai ayam. Tapi tunggu seminggu sekali. Mai-mai tu memang beratok beli ayam sungguh. Gelak. Dah. Dia tengok makanan apalah. Roti, jenis-jenis tu yang boleh tahan lama. Jadi makan makanan tu. Dalam riwayat dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, ada seorang pelajar yang mana dia ni makan makanan yang ayah dia hantar saja. Ini punya warak. Jaga sungguh makan. Ada kawan saya seorang di Mesir macam tu dulu. Sembelih ayam pun dia pergi sendiri sembelih. Bawa cawan. Bawa cawan buat pertama. Minum darah ayam. Bawa pisau pergi ke kedai sembelih, dia sembelih sendiri. Pilih ayam, dia akan sembelih sendiri. Tolong arak tu pegang dia kata. Kalau kita pergi kedai arak, suruh arak sembelih lah. Tak, ni dia sembelih sendiri. Lepas tu balik, toyu pun buat sendiri. Kicap buat sendiri katanya. Kalau mak dia sendiri buat kicap. Sos pun buat sendiri. Punya tak berani nak beli sos yang ada di pasaran. Nak jaga anak-anak daripada makan yang macam tu. Hebat noh macam tu. Kemah. Kita tak dan macam tu. Tu yang Maggi penuh perut kan. Apa dia benda apa tak masuk. Lepas tu mengapai tak ingat. Dia duduk heran. Awak tak macam Imam Syafi'i ya? Duduk heran. Dia buat heran boleh. Dia makan macam Imam Syafi'i ya? Tak. Jadi ada seorang santri ni, waktu duduk di pengajian dia dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dia makan yang ayah dia hantar. Satu hari ayah dia mai tengok-tengok dalam bilik dia ada roti. Bukan ayah dia punya. Ayah dia tak bercakap ni 3 hari. 3 hari tak bercakap.
Jadi dia bersembang, ayah dia tak layan. Lepas tu dia minta maaf sungguh-sungguh. Akhirnya ayah dia kata ke ayah dia, ayah sebenarnya dah dengar dulu penjelasan dia kata, roti tu bukan saya punya, dan saya tak makan pun roti tu, sikit pun tak sentuh. Roti tu kawan saya punya, dia yang beli di pasar, kemudian dia main letak dekat bilik saya, dia main bagi kat saya tak makan, dia kata. Maka kata si ayah, wahai anakku, kalau kamu warak, orang tak buat kamu macam tu. Sebab kamu tak warak, kamu jadi macam tu. Orang boleh main bagi macam tu kat kamu kerana kamu ni tak warak. Kalau kamu warak, kamu akan dijaga daripada benda-benda macam tu. Betul tak? Tu kata ayah dia pun untuk wali besar lah, sampai boleh jadi macam tu. Baik. Tu kata makanan halal ni menentukan kepada amal. Lepas tu dalam hadis disebut apa dia? Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat ay al-halal, kulu minat tayyibati ay al-halali wa'amalu salihah, dan beramallah soleh. Jadi Al-Imam Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar kata apa? Kami lebih membimbangkan tentang makanan kami pada siang hari daripada solat malam kami. Kalau solat malam kami ditentukan dengan makan pada siang. Kalau makan siangnya halal, bagus, baik, maka akan bangun malam kami pada malam tersebut. Kalau tidak baik makanan kami, tak bangun malam kami pada malam itu. Maksudnya mi'yar ataupun penanda aras mereka terhadap makanan amalan mereka pada malam tersebut, bangun tahajud ke tak bangun, tengok dengan makanan siang hari. Ni macam mana tak bangun tahajud langsung. Dia kata macam mana agak-agak ni? Wildan? Yang tu mungkin kesan daripada makanan-makanan yang makan di wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ay min halalin ma khallafnahu naf'an lakum. Jadi makanlah makanan yang halal yang kami bukan khalafna, ma khalaqnahu naf'an lakum, yang kami jadikan yang kepada kalian untuk sebagai manfaat kepada kamu semua. Wa summiyal halalu tayyiban, dinamakan halal itu sebagai tayyiban. Dan kenapa? Lianna syari'a tayyabahu liakilihi wa illam yastalizzuh. Yastalizzah. Jadi walaupun kenapa dinamakan halal ni tayyib, benda yang bagus, kerana syarak membaikkan perkara tersebut kepada, ataupun tayyabahu liakilih, membaikkan kepada yang memakannya tersebut, walaupun tak sedap. Jadi makan yang baik ni bukan mesti sedap. Jadi duduk kata innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu tayyib, tidak menerima melainkan yang tayyib. Jadi maksudnya ni kena makan yang lazat-lazat nah. Kalau ayam kena Kenny Rogers baru betul kata dia. Dekat tepi jalan golek-golek tak mau, dia kata penuh dengan habuk. Saya nak Kenny Rogers, ayam mas contohnya. Tu barulah betul ayam. Dia kata Halim bukan ayam, tu plastik. Dia kata boy. Kemah sangat ni. Jadi tak, walau tak sedap sekalipun, roti kerah tapi daripada sumber yang halal, maka itu tayyib. Lebih bagus daripada roti yang lembut tapi dalam tu ada arak. Roti lembut kami tapi rupanya ada wine dalam tu. Tak, ini haram. Walau sedap macam mana pun haram, tidak baik. Wal haramu wa inil tazza bihi akiluh. Tengok. Dan haram walaupun lazat dimakan oleh yang si pemakannya, yuaddi ila al-iqab. Itu membawa kepada iqab, kepada dihukum. Fahuwa mudirrun. Dan itu adalah bahaya. Fa qaulu Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i menyebutkan apa dia? At-tayyib al-mustalaz. Imam Syafi'i kata tayyib tu maksudnya yang lazat. Tu Imam Syafi'i kata, la arada bihi al-mustalaz, arada bihi al-mustalaz syar'an la hissa. Jadi dimaksudkan oleh Imam Syafi'i yang lazat pada sudut syarak, bukan pada sudut panca indera kita. Bukan dengan lidah kita makan rasa lazat tu. Tak. Lazat tu pada sudut hukuman syarak. Syarak kata tu bagus, baik, halal, maka dikira lazat walaupun tak lazat. Ala tara anna lahmal khinzir, tengok ni kata Syekh, tidakkah kamu melihat daging babi lazizun wa huwa haramun ijma'an, sedap tetapi haram secara ijma'. Tengok ni ulama sebut ni, daging babi memang sungguh ada dua daging yang paling sedap katanya dalam dunia, yang disebut oleh para ulama. Pertama babi, yang kedua manusia. Terkejut daging orang. Sebab tu orang yang makan orang ni, dia tak boleh nak tinggal makan orang.
Harimau kalau dia start makan orang, dia dah tak sedap dah kejap. Tapi dia akan mati lepas tu. Kerana daging orang ni beracun. Daging orang ni dia ada racun. Lepas tu geng-geng kanibal, kalau dia makan orang, dia hak lain semua tak sedap lah. Walaupun ibu jari Pak Long tu. Dia buat sup ibu jari. Hak ada cekam tu sedap. Jam tu Allah. Geli kita dengar. Tapi sungguh orang macam ni. Sebab tu ada dua daging yang sedap. Daging orang dengan daging babi. Maksudnya ni ujian Allah Ta'ala bagi. Wa huwa haramun ijma'an. Sebab tu sedap tak boleh kira. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok orang yang makan daging khinzir. Tengok dia tafannun dalam masak daging khinzir. Pasal tak? Kulit sampai ke kulit pun dia hantam. Kulit binatang tu dia masak. Perut dia pun dia masak. Geli dia tengok. Tapi sungguh tengok sampai dia Hafiz. Sabar Hafiz. Terganggu Tok Guru tengok Hafiz. Banyak kali dah sebut Hafiz. Kata nak buat macam mana aku pun tak tahu lah. Hafiz. Allah Akbar. Masalah 3 kali dah. 3 hari dah sebut. Tetap berlaku benda yang sama. Dan masalah pergi duduk depan Tok Guru. Kau pergi duduk belakang almari ke tak apa. Baik, tak apa. Sabar Hafiz, sabar. As-sabru minal iman. Ala tara. Ada satu tak apalah, tak ada tajuk ni pun. Ada seorang ni dia buat keluar hadis, dia kata man sama ramadana 30 yawman faqad sama ramadana. Mahal dah. Tak ada kaitan dengan kita. Siapa puasa Ramadan 30 hari, maka dia telah berpuasa Ramadan. Dia mahu tanya, ni apa ni, bodoh apa ni? Dia nak cakap apa sebenarnya ni? Tu ada hadis baru ke apa? Ada umumnya. Ajaib tu kan. Dekat orang. Itu saja nak lari tajuk daripada Hafiz. Ala tara Hafiz anna lahmal khinzir lazizun wa huwa haramun ijma'an. Daging babi haram walaupun dia ada sedap, lazat tu kita tengok memang sungguh. Kalau tengok orang yang makan daging ni, tafannun dia. Tafannun tahu dia pelbagaikan cara masak. Sampai kita pun tengok lembu tak boleh buat macam tu. Ya, ada pernah makan kulit lembu tak? Pernah makan orang Jawa makan kulit lembu. Kan Asim. Kita makan kulit lembu. Tak makan Kita makan biasa makan Saya tak lepas pergi. Try dah sekali tak try pun. Try tengok kan. Di Surabaya. Tengok macam dengan sotong goreng buat goreng sotong goreng tu. Hak sotong hak besar tu, hak kak tu. Macam tu sebiji. Kawan saya dia ambil bos pinggan. Dia tahu ni tuan kedai tu abang ni kulit lembu ni. Dia kata, try. Saya tak try, saya tak apa. Tengok aku makan kau. Dia pun dalam pinggan. Dia makan. Sedap tak? Dia kata sedap. Sekali lagi. Sedap dia rasa biasa. Masuk kali yang ketiga. Dia dah. Dia tu. Dia tahu asal kembang ni. Tahu pun sedap sangat. Lagi kali kembang kat sini. Dia tahu asal kembang. Dah kali tinggal tepi, tak makan. Saya bawa balik kat orang rumah saya. Daging lembu goreng. Dia goreng dia jadi macam dengan apa ni Azhari. Nadam kan. Dia daging lembu dia jadi macam tahu. Macam tahu goreng tu. Macam tu saya bawa balik lah kat orang rumah saya, kat anak-anak, bawa balik. Saja nak kenal mereka, saya pun tak makan. Ni daging lembu ni, daging lembu goreng. Kulit lembu goreng. Balik jamu depan ni makan ni. Biskut daripada ni. Sedap. Daripada Indonesia. Yang rumah duk tengok. Awak pelik ni, biskut apa ni? Makan lah. Ni tak mau. Habak lu datang abang ni. Kan tu. Kena abang nak tipu kan. Tak makan bagi sudah. Kita pun nak kenal apa. Di Indonesia ada satu tempat nama Madiun. Madiun ni makan siput babi. Orang Madiun makan siput babi. Orang Islam. Sampai NU Nahdlatul Ulama keluar fatwa. Masalah makan siput babi ni. Dipanggil pekicot. Boleh makan ke tak boleh makan pekicot ni. Tapi dia basuh dah. Dia dah basuh, dia dah buang dia lendir-lendiran dia tu, dia buat sate. Sate pekicot. Makan. Orang di Madiun makan. Saya pergi ke Madiun. Saya pernah sampai ke Madiun. Ada Mas ni bawa saya, supir tu. Dia asal daripada Madiun.
kami nak perjalanan nak pergi ke, saya tak ingat nak pergi ke mana waktu tu, jauh juga. Jadi kami singgah di Madiun, dan dia kata, kalau Pak Ustaz ingin rasa saya akan beli, dia kata. Oh tidak oh itu haram. Itu tak boleh makan. Kalau ada sudah habis siput babi di kampung kami. Siput babi kampung kami banyak, dia kata. Lah ni tak pernah ada dah di tempat dia, tak pernah ada dah. Sebab apa? Sebab dikutip habis, jual, beli, makan. Apa? Siput babi ni kenapa dipanggil siput babi? Kerana dia suka makan pokok-pokok orang. Dia orang kampung marah. Itulah sebab dia. Jadi itu tak payah sebut lah. Dia makan makanan orang kampung-kampung orang lah. Dia nak marah sebut pula binatang tu. Mana ada binatang lain kan sebut. Cakap sebut kancil kot. Kancil betul binatang ni. Sebut tu nampak macam terlalu memuji kan. Dia nak mengeji, kena keluar perkataan tu. Sebab tu ada satu kitab bab hukum hakam ni, ada seorang lelaki, dia kata dekat apa ni, alim ni, dia kata, wahai qadi, fulan ni telah memanggil saya dengan panggilan kuda. Dia kata, kuda, mai sini. Dia kata, ni hina saya. Dia kata, panggil kuda tak hina, panggil kuda tu puji. Patutnya hang yang kena tibai, dia kata. Tapi tak arti puji dengan keji. Kalau nak panggil keji, orang akan panggil himar, kan? Faham tak? Wahai himar, mai sat, tu baru keji. Wahai lembu, mai. Tapi kalau panggil Asad, Bear, mai sat. John Bear. Terus panggil tak main ni, baru kemah. Panggil nama hak yang gagah tu, dia tak keji tu, dia panggil puji. Tapi kalau panggil dengan lembu, main rebau, wah tu mana bawah tu. Oi, tadi kasak ni. Aku tanduk je baru tahu kan. Jadi kata tak, kalau panggil gelaran macam tu bukan keji, tu puji tu. Kalau panggil kuda, panggil apa semua, tapi kalau panggil macam khinzir, kalau panggil macam lembu dan seumpamanya, itu adalah himar, itu kejian kepada kita. Baik, balik kepada tajuk. Ala tara anna lahmal khinzir lazizun wa huwa haramun ijma'an. Ni bukan kata ulama pi rasa daging ni, no? Tak. Hari tu pi kata macam mana dia tahu kata lazat. Takkan tok guru ni pi rasa kot. Oh, agak-agak lah kita pun tak rasa. Dan kita tanya kepada orang yang rasa lah tu ya. Kenapa yang mereka tak boleh tinggal sangat daging tu? Kerana lazat. Kerana tu, kita tanya kat mereka. Kat makan daging tu. Tamam? Macam tu juga arak. Arak, wine dan semua. Kalau kita tanya balik, kenapa tak boleh minum, tak boleh tinggal benda-benda ni? Tak jadi ketagihan. Pun dia kata benda ni pahit lah apa semua. Tak, dia kata, kerana benda tu dah jadi lazat bagi dia. Wassabir. Tengok. Sabir apa dia? Sabir adalah dawa'ul mur. As-sabir dawa'ul mur. Ubat yang pahit. Dibacakan dengan kasrahkan ba' pada asyhar, yang ini pada kalam yang masyhur, dan juga dibaca juga dengan lughah qalilah dengan dibaca sukun was-sabr. Was-sabr. Dan ada juga yang menyebut lam yusma' takhfifuhu fi as-sa'ah. Lam yusma' takhfifuhu fi as-sa'ah wa hukiya ibn Sayyid jawazu takhfif bi sukunil ba' ma'a fathi as-sad wa kasriha. Boleh baca juga dengan sabr. Dan juga sibr. Boleh baca gitu. Ada sebagian kata as-sabr, ada baca dengan sukunkan sin, syaddahkan sin. Baik. Jadi apa dia sabir? Ini ubat yang pahit. La lazzata fihi, tidak lazat, wa huwa halalun ijma'an, tapi halal. Jadi bukan penilaian pada lazat benda tersebut. Karena ada benda yang sangat lazat tapi haram, dan ada benda yang sangat pahit dan tidak sedap tapi halal. Macam tu. وروي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال يوما, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, satu hari beliau mengatakan, inni akaltu laylata himmisan wa adasan fanafaqani. فقال له بعض القوم يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول في كتابه كلوا من طيبات ما رزقناكم. فقال عمر هيهات هيهات ذهبت به إلى غير مذهبه أو ذهبت به إلى غير مذهبه إنما يريد طيب الكسب ولا يريد طيب الطعام. Tamam? Kata Sayyidina Umar, satu hari aku makan himmisan wa adasan. Himmis adalah sejenis kacang, dan kacang adas dengan kacang ni kacang kuda lebih kurang. Fanafaqani, nafaqani maksudnya apa dia? Jadi apa ni, dia rasa orang panggil apa? Rasa segar tubuh.
Dia bangun, nak boleh bangun malam. Faqala lahu ba'dul qaum, maka kata sebahagian orang duduk dengan Sayyidina Umar, ya amiral mu'minin, inna Allah ta'ala yaqul fi kitabihi kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, makanlah yang terbaik, makanlah yang tayyib. Maksudnya, apa faham kata tayyib di sini apa dia? Tayyibu al-akl, al-ta'am. Maksudnya makan makanan yang sedap-sedap. Tengok Sayyidina Umar makan kacang saja. Maksudnya makanlah yang sedap-sedap, daging ke, steak ke, dan seumpamanya. Dulu kata Syekh Hamzah Yusof, sebab makanan ni, orang putih sekalipun tidak jadikan daging sebagai makanan harian mereka. Steak bukan makanan yang selalu dimakan. Kalau orang kaya, seminggu sekali saja steak. Kalau orang yang miskin, kadang-kadang dia akan makan steak tadi hanya setahun sekali saja. Tapi lah jadi terbalik, kata dia. Masalah makan steak ni insya-Allah jadi macam tu makanan utama dia. Pagi pun steak, dan tengah malam pun steak. Dan akhirnya menyebabkan dia punya hai'ah ataupun akhlak seorang tadi berubah dengan sebab makan. Sebab tu orang putih pun sebut kan, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Sebab tu kita ni dengan apa yang kita makan sebenarnya. Sebab tu Islam kita, golongan muslimin, kita ni adalah dipanggil separa vegetarian. Kita bukan vegetarian. Kita makan juga daging. Tapi daging dengan makanan yang bersifat alami, seperti sayur dan juga makanan-makanan daripada tanah ni, itu lebih banyak dibandingkan dengan daging. Dan daging tak ditinggal langsung juga daripada 40 hari. Jangan tinggal langsung daging 40 hari. Kalau tak makan daging dalam masa 40 hari, ini akan boleh menyebabkan berlaku perubahan pada akhlak orang tu pula. Jadi itu apa nak orang panggil apa? Nak lurus elok. Jadi marah dan seumpamanya. Jadi kena makan juga walaupun dalam tempoh yang tersebut. Tapi jangan makan selalu juga. Makan selalu sangat juga akan boleh menyebabkan akhlak akan berubah juga. Jadi macam binatang yang kita makan. Itu orang yang selalu makan daging, berbeza akhlaknya dengan orang yang makan sayur. Hatta binatang, kalau tengok akhlak mereka pun berbeza dengan yang makan daging dengan yang makan sayur. Binatang yang makan daging, dia akan jadi ganas. Binatang yang makan tumbuh-tumbuhan, dia akan jadi jinak. Dan dia akan lebih lembut. Dan akhlaknya lebih halus dibandingkan dengan yang makan daging semata-mata. Betul tak? Tu, sampai macam tu. Jadi kita ni pun kena makan yang begitu juga. Dengan asyik cari daging saja. Ada juga sayur, ada juga ikan, ada juga ayam. Kerana ayam dalam bahasa tak panggil daging. Sebab tu kalau orang tu dia bersumpah saya tak mau makan daging, boleh tak makan ayam? Boleh makan ayam. Kerana ayam tak disebut daging pada sudut lughah. Faham? Kalau pergi kedai kita kata nak daging sekilo, kawan tu bagi daging, kita kata saya minta ayam. La ilaha illallah. Tadi yang sebut daging. Kan ayam pun daging juga. Lagi bagi ikan lagi baru orang tahu. Ikan macam mana pula? Ikan tak daging. Kalau daging ayam dengan ikan kena sebut daging ayam. Dan ikan orang tak sebut daging ikan, orang sebut isi ikan. Okay? Bahasa. Qala Umar, hayhata zahabta bihi ila ghairi mazhabih. Kamu telah ni jauh sangat. Hayhata maksud dia apa dia? Ba'ud. Jauh sangat. Yang kamu sebut tadi itu, maksudnya kamu telah pergi kepada tempat yang bukan maksud dia. Innama yuridu tibal kasbi. Dimaksudkan oleh Allah kulu min tayyibati, maksudnya tibal kasbi, harta yang halal. Wala yuridu tibat ta'am, bukan dengan makna makanan yang lazat. Ini tengok tafsiran yang disebutkan oleh Sayyidina Umar. Waqila, sikit lagi kita baca, inna afdala ma akala minhu al-insanu, yang terbaik yang dimakan oleh insan, oleh manusia apa dia? Kasbuhu min zira'atin, hasil dia daripada tanaman. Ni tengok, daripada tanaman. Li'annaha aqrabu ila tawakkul. Maksudnya ni apa dia? Bukan sayuran tu yang kita makan, tak. Hasil rezeki mana yang paling afdal? Hasil rezeki daripada menjadi petani. Kalau kita bertanam, bercucuk tanam, maka ni yang lebih afdal. Kenapa? Karena dia hampir kepada tawakkul. Li'annahu aqrabu ila tawakkuli. Karena dia hampir kepada tawakkul, kepada tawakal. Summa, dia berbeza, no? Tawakal dengan tawakul dengan tawakkul. Tawakkul tu yang dipuji. Tawakul yang dikeji. Maksudnya ni yang tak berusaha kemudian nak harapkan benda yang baik. Ini tawakul. Yang terpujinya tawakkul. Jangan baca silap, jangan baca li'annaha aqrabu ila tawakkal, tak tawakkul. Summa min sina'atin. Kemudian yang kedua yang terbaik pada hasil
kerjaan kita apa dia? Hasil kerjaan sina'ah, apa dia? Hasil kerja buat kita. Contohnya buat bakui, buat kayu, buat rak, buat kerusi dan sebagainya. Ni pembinaan apa ni? Penciptaan lah. Li'anna al-kasba fiha yahsulu bikaddil yamin. Ini kerana dia berlaku dengan sebab apa? Dengan sebab usaha kita. Summa min tijaratin. Dan yang ketiga barulah daripada perniagaan. Buka kedai. Ini baru yang ketiga. Yang terbaik, yang paling hampir dengan tawakal, maka tu yang paling terbaik. Lianna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum kanu yaktasibuna biha. Ini tijarah, kerana para sahabat juga mengambil atau mencari rezeki dengan berniaga. Niaga pun jadi apa ni? Adalah perniagaan yang bagus ataupun kasbun yang bagus. Baik, cukup setakat tu dulu. InsyaAllah esok kita akan sambung wa yahrumu tanawulu ma yadurru bil badani aw al aqli. Haram kita mengambil sesuatu yang memudaratkan badan kita dan akal kita. Nanti kita akan baca pada esok pagi insya-Allah taala. Apa benda yang kita tak boleh makan dan apa benda yang kita tak boleh gunakan untuk akan sampai takut menjadi merosakkan akal kita dan badan kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.